Pendidikan merupakan elemen penting dalam melahirkan insan yang bersasiah tinggi serta bertamadun. Pendidikan telah membawa pelbagai maksud daripada pelbagai perspektif, akan tetapi masih dalam konteks yang sama. Akan tetapi, kemunculan wabak COVID-19 telah menjejaskan pelbagai sektor termasuk sektor pendidikan. Seperti yang sedia maklum, wabak ini ditemui di salah sebuah daerah di China iaitu Wuhan pada pertengahan bulan Disember 2019. Kemudian, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengumumkan wabak ini sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. Wabak ini telah merebak ke seantero dunia di mana Malaysia juga merupakan salah sebuah negara yang terlibat. Sejurus dengan itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan pada tanggal 16 Mac 2020. Pengumuman tersebut telah mengakibatkan penghentian operasi semua sektor termasuk pendidikan. Semua institusi pendidikan ditutup dan pembelajaran secara fizikal ditangguhkan. Meskipun itu, aktiviti pembelajaran diteruskan secara atas talian dengan menggunakan pelbagai aplikasi yang wujud pada masa kini, contohnya seperti Google Classroom dan sebagainya. Namun begitu, terdapat kelemahan yang timbul daripada kelas atas talian ini. Dengan ini, secara langsung tajuk yang dipilih iaitu isu dalam pendidikan semasa pandemik COVID-19 adalah bersesuaian dengan tema iaitu pengalaman dan harapan untuk Malaysia. Satu kajian telah dijalankan untuk meninjau masalah yang dihadapi oleh pelajar dan tenaga pengajar dalam sektor pendidikan semasa pandemik COVID-19. Terdapat 3 objektif utama yang difokuskan terhadap isu ini. Objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan tenaga pengajar semasa menjalankan kaedah pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Objektif yang kedua adalah untuk mengetahui dengan lebih terperinci langkah-langkah yang patut diambil oleh pelajar dan tenaga pengajar semasa menghadapi masalah menjalankan kaedah pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Objektif yang terakhir adalah untuk mengkaji kesan yang dihadapi oleh pelajar dan tenaga pengajar. Kesan yang dihadapi oleh kedua-dua belah pihak ini adalah berdasarkan daripada pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Dalam kajian ini, pengaji akan menggunakan kaedah persampelan untuk mendapatkan responden di Universiti Utara Malaysia, soalan selidik, teknik penganalisis data serta keputusasaan untuk mengumpulkan data dan maklumat yang berkaitan dengan kajian ini. Pertama ialah populasi dan sampel kajian. Bilangan sampel kajian untuk borang soal selidik adalah sebanyak 50 orang responden. Terdapat 43 orang pelajar dan 7 orang staf dan pesara UM telah diambil sebagai responden. Responden yang dipilih secara rawat terdiri berbagai latar belakang seperti umur, bangsa dan lain-lain. Kedua ialah kaedah borang soal selidik. Kami telah mencari responden secara rawat supaya mendapatkan pandangan dari semua lapisan masyarakat yang terdiri daripada kelompok yang berbeza. Terdapat 2 bahagian dalam borang soal selidik, iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Bahagian pertama ialah demografi responden seperti umur, bangsa dan pekerjaan. Bahagian kedua ialah mengandungi soalan yang berkaitan dengan kajian ini seperti cabaran kesan yang dihadapi oleh pelajar dan tenaga pengajar dalam pendidikan semasa pandemik COVID-19. Kaedah kajian seterusnya saya akan menerangkan ialah kajian kepustakaan. Kajian-kajian ini berbentuk perpustakaan yang dijalankan dengan mengkaji bahan-bahan dokumentasi yang berkaitan dengan topik yang telah ditetapkan. Kaedah kajian tersebut melibatkan kaedah berdasarkan bahan cetak dan bahan elektronik daripada buku ilmiah, penggunaan internet, majalah dan juga surat khabar. Bahan amal seperti sumber internet yang dijadikan panduan untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut bagi menyiapkan kajian ini. Melalui kaedah ini, dapat membantu pengkaji mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya. Bagi menggunakan kajian ini, pengkaji juga menggunakan majalah, buku ilmiah dan surat khabar yang berkaitan dengan kajian ini supaya dapat membantu pengkaji menyiapkan kajian yang dipilih dalam masa yang ditetapkan. Kaedah kajian yang terakhir adalah teknik penganalisisan data. Data yang telah dikumpul akan dianalisis dengan menggunakan kaedah deskriptif dalam bentuk peratusan
min dan juga bentuk kegerapan. Analisis data akan dilakukan semasa pengkaji dapat mengumpulkan data primer iaitu data dikumpul melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden. Tahap analisis dicapai apabila data yang diperolehi dipastikan, disunting dan juga ditukarkan kepada angka. Seterusnya, data yang telah ditukar kepada bentuk angka dan telah dianalisis akan dipersembahkan dan disusun dalam bentuk jadual bagi kemudahan pengkaji dalam proses seterusnya. Dalam borang soal selidik ini, pengkaji telah mengenal pasti sebahagian cabaran yang dihadapi dan kesan dalam pendidikan semasa pandemik COVID-19 serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi cabaran oleh pelajar dan juga tenaga pengajar. Setiap peringkat penilaian diberi nilai dalam bentuk angka menggunakan antara skala Likert, iaitu angka 5 mewakili pernyataan sangat setuju, bagi angka 4 telah merujuk setuju, 3 mewakili sederhana setuju dan 2 mewakili tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Nilai min dan purata min digunakan untuk melihat perbezaan pendapatan antara pelajar, pensiaran serta staf dalam cabaran yang dihadapi dan kesan dalam pendidikan semasa pandemik COVID-19 serta langkah-langkah yang boleh diambil. Satu soal selidik telah diadakan bagi mengenal pasti cabaran, langkah dan kesan dalam pendidikan semasa pandemik COVID-19 terhadap pelajar dan tenaga pengajar. Pertama sekali, saya ingin membentangkan hasil kajian tentang cabaran yang dihadapi pelajar. Daripada graf ini, dapat dilihat bahawa majoriti daripada pelajar iaitu sebanyak 72.09% bersetuju atau sangat bersetuju bahawa antara cabaran yang mereka hadapi ialah masalah internet dan tidak dapat menumpu perhatian. Sudah semestinya pelajar memerlukan jaringan internet yang kuat untuk menghadapi kelas secara atas talian. Namun, gangguan internet merupakan masalah besar yang perlu diatasi mereka. Seterusnya, mereka juga tidak dapat menumpu perhatian. Hal ini mungkin kerana sukar bagi mereka untuk mengadaptasi dengan kelas secara atas talian walaupun sudah melebihi 1 tahun mereka hadapinya. Bagi tenaga pengajar pula, majoriti daripada mereka bersetuju atau sangat bersetuju bahawa cabaran terbesar mereka merupakan pelajar tak membalas atau menjawab soalan-soalan, kesukaran mengimbangi pendidikan dan keluarga dan juga tidak mahir menjalani PDPR secara atas talian. Disebabkan pandemik ini, kebanyakan kelas diadakan secara atas talian. Hal ini menyebabkan tenaga pengajar mempunyai lebih banyak perkara yang perlu diuruskan seperti mempelajari cara menggunakan aplikasi seperti Webex, Google Classroom, cara membuat kuis secara atas talian dan banyak lagi. Kekurangan respon dan interaksi antara tenaga pengajar dan pelajar juga telah menyebabkan tenaga pengajar sukar memantau prestasi murid. Seterusnya, jika dibanding semula, majoriti pelajar bersetuju bahawa mereka mengalami masalah internet. Perkara ini mungkin dapat dikaitkan sebagai punca majoriti daripada mereka tidak dapat membalas atau menjawab soalan-soalan yang diberi semasa kelas atas talian. Menjalani pendidikan semasa COVID-19 adalah satu norma baru yang sememangnya telah mendatangkan pelbagai cabaran. Justeru, langkah yang bijak perlulah diambil oleh pelajar dan tenaga pengajar untuk meneruskan proses pembelajaran di rumah. Soal selidik kami yang kami gunakan melalui platform Google Form, antara langkah yang boleh diambil oleh pelajar, yang pertama adalah menumpukan perhatian dalam pengajaran. Majoriti responden iaitu 69.76% iaitu melibatkan seramai 14 responden adalah bersetuju dan 16 responden sangat bersetuju untuk mengambil langkah menumpukan perhatian semasa pengajaran. Langkah seterusnya ialah pelajar perlulah menguruskan masa dengan baik. Seramai 15 responden setuju dan 16 responden lagi sangat bersetuju untuk mengambil langkah ini. Apabila pelajar menguruskan masa dengan baik, mereka mampu untuk menyiapkan tugasan serta menghantar tugasan dengan cepat. Langkah seterusnya ialah pelajar perlulah menyediakan akses internet yang tinggi ikut kemampuan sendiri. Penyediaan akses internet yang tinggi amat diperlukan kerana semua aktiviti dalam pembelajaran adalah dilakukan secara atas talian. Contohnya perjumpaan di Google Meet antara para pelajar dan guru. Seramai 20 orang responden setuju untuk mengambil langkah ini dan 12 responden lagi adalah sangat setuju. Walau bagaimanapun, tidak semua
pelajar mampu untuk menyediakan akses yang tinggi, khususnya bagi pelajar yang berasal dari keluarga yang kurang berkemampuan. Justeru, 3 orang responden adalah tak setuju dan 7 responden lagi adalah sederhana setuju untuk mengambil langkah untuk menyediakan akses yang tinggi di rumah. Langkah seterusnya ialah sentiasa interaktif dengan guru. Seramai 15 responden adalah setuju dan 16 responden lagi adalah sangat bersetuju. Dengan memberi maklum balas dan menjawab soalan dengan guru adalah amat penting untuk para guru menilai prestasi serta melihat perkembangan pelajaran para pelajar sewaktu mereka belajar di rumah. Langkah seterusnya ialah langkah yang boleh diambil oleh tenaga pengajar dalam pendidikan sewaktu pandemik COVID-19. Hanya 7 orang responden yang terdiri daripada tenaga pengajar berbanding 50 orang responden secara keseluruhan yang terlibat dalam soal selidik ini. Langkah pertama yang boleh diambil oleh tenaga pengajar ialah mereka perlulah meningkatkan ilmu dan kemahiran. Mereka perlulah meningkatkan kemahiran teknologi maklumat dan penyediaan media yang menggunakan internet. Justeru melalui penggunaan ini, mereka dapat menyampaikan maklumat secara jelas terhadap pelajar. Langkah seterusnya ialah menjalankan pembelajaran secara menarik. Seramai 4 responden adalah setuju dan 1 responden lagi adalah sangat bersetuju. Pengajar boleh menjalankan pengajaran melalui media yang menarik seperti visual, audio, grafik untuk menarik para pelajar dan mereka tidaklah bosan sewaktu belajar dalam talian. Langkah seterusnya ialah tenaga pengajar perlulah menguruskan masa dengan baik. Seramai 4 responden adalah setuju dan 3 responden lagi adalah sangat setuju. Pengurusan masa yang baik amatlah penting terhadap tenaga pengajar kerana masa mereka amatlah terikat terhadap kerja dan keluarga kerana persekitaran mereka adalah mereka berada di rumah. Justeru mereka perlulah bijak menguruskan masa agar kedua-dua tanggungjawab dapat dilaksanakan mereka dengan baik. Langkah yang terakhir ialah tenaga pengajar perlulah mendapatkan capaian internet yang baik. Seramai 2 orang responden adalah setuju, 3 orang responden lagi adalah sangat setuju dan 2 orang responden lagi adalah sederhana setuju. Dengan adanya capaian internet yang baik, tenaga pengajar dapat menyampaikan ilmu tanpa sebarang gangguan. Oleh itu, amatlah wajar untuk tenaga pengajar untuk mengikuti langkah-langkah yang saya telah katakan. Walau bagaimanapun, semua langkah ini adalah tidak berhasil sekiranya tiada kerjasama antara semua pihak, iaitu antara pelajar, ibu bapa dan institusi pengajian dalam membendung isu pendidikan sewaktu pandemik COVID-19 ini. Seterusnya, kita melihat hasil kajian yang terakhir iaitu kesan dalam pendidikan akibat COVID-19. Majoriti dari responden bersetuju atau sangat bersetuju bahawa kesan dalam pendidikan adalah program latihan tidak boleh diadakan secara fizikal serta aspek tekanan mental dan emosi. Hal ini semestinya majoriti dari responden berpendapat sedemikian kerana norma baharu perlu kita adaptasikan pada masa sekarang di mana sektor pendidikan juga tidak terkecuali. Pengurangan aktiviti secara bersemuka sekarang di antara pelajar dan tenaga pengajar atau rakan sebaya akan membuatkan individu berasa tertekan di samping cabaran-cabaran yang telah dijelaskan sebelum ini. Jadi, melalui kesan ini, ibu bapa atau tenaga pengajar seharusnya memberi sokongan yang padu dan menaikkan semangat kepada individu yang terlibat agar cabaran-cabaran yang dihadapi tidak membawa kesan seperti ini, malahan lebih teruk lagi. Sebagai kesimpulan, objektif kajian ini telah berjaya dicapai melalui kaedah kajian yang dipilih iaitu kaedah formulasi dan sampel kajian, kaedah borang soal selidik dan kaedah keperpustakaan. Seterusnya, hasil kajian pula telah dianalisis menggunakan kaedah deskriptif serta dipersembahkan dalam bentuk rajah. Oleh itu, semua pelajar dan tenaga pengajar perlu memainkan peranan masing-masing supaya urusan pembelajaran menjadi lebih efisien. Tambahan pula, harapan kami sebagai pengkaji berharap supaya sistem pendidikan sentiasa dipertingkatkan mengikut kesesuaian keadaan dan selaras dengan pembangunan negara.